Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dapat kita meneruskan lagi pada sesi kali ini, menyambung pembelajaran kita dalam madah nahwu dan saraf ini. Okey, insya-Allah pada sesi kali ini kita masuk pula kepada tajuk yang kedua di dalam bab mansubat minal asma. Perkara-perkara yang mansub daripada isim. Okey, pada sesi yang lalu kita dah bahaskan tajuk yang pertama, maf'ulun bih. Maf'ulun bih tajuk yang pertama. Okey, kita perlu tahu bila sebut tentang maf'ul ini, bukan hanya ada satu jenis maf'ul saja, bukan hanya ada maf'ulun bih saja. Kita selalu kenal yang maf'ulun bih saja kan. Tapi sebenarnya bila sebut tentang maf'ul ni, dia ada maf'ul yang lain. Ada 5 keseluruhannya kan. Ada maf'ulun bih, ada maf'ulun mutlak, dan ada maf'ulun fih. Kemudian yang ni maf'ulun li ajlih, ada maf'ulun ma'ah. Ada 5 semua jenis maf'ul. Kita panggil mafa'il. Maf'ul. InsyaAllah pada sesi kali ini kita masuk pula kepada jenis maf'ul yang kedua, iaitu maf'ulul mutlak. Okay, maf'ulul mutlak ini apa? Kalau maf'ulun bih pada sesi lalu kita dah cerita tentang dia. Dia adalah objek yang dilakukan oleh si pelaku, oleh fa'il itu. Kalau berkenaan dengan maf'ul mutlak ini apa? Maf'ul mutlak ini ataupun dari nama lain adalah masdar. Sebab itu kita mulakan kelas kita, tajuk kita dengan bab soraf dahulu. Habis bab soraf baru kita masuk kepada bab nahwu, supaya kita faham apa itu masdar, bagaimana nak bina masdar. Bila kita dah faham betul-betul itu apa masdar, maka mudah untuk kita nak belajar dalam topik maf'ul mutlak ini. Maf'ul mutlak dia satu maf'ul yang mutlak, yang dia bebas tapi dia berbentuk masdar. Nak bina maf'ul mutlak ini perlu menggunakan wazan masdar. Jadi kena faham dengan betul tajuk-tajuk masdar, cara nak bina masdar itu, masdar sulasi, masdar rubai, khumasi, sudasi, itu perlu mahir dahulu. Okey, baru mudah nak buat maf'ul mutlak. Kalau maf'ulun bih, dia tak syarat nak guna wazan masdar kan. Suka hati kita lah nak pakai apa pun kan. Apa yaqtifu Ismail zahratan, sedang memetik Ismail akan bunga zahratan. Zahratan tu atau wazan masdar apa, dia tak kisah benda itu, tapi maf'ul mutlak mesti guna wazan masdar. Okey, kita lihat kepada ta'rif maf'ul mutlak. Okey, apa dia ta'rif maf'ul mutlak ni? Dia adalah ma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi aw naw'ihi aw adadihi. Ya, maf'ul mutlak ini adalah ma laisa khabaran. Dia bukan adalah khabar. Dia bukan suatu khobar. Khobar ini apa? Khobar ini adalah predikat kan. Bahkan dalam ayat yang biasa kita tengok ada subjek, ada predikat, ada mubtada, ada khobar. So, maf'ul mutlak ni dia bukan khobar. Sebab kalau kita tengok dia macam bentuk khobar kan. Dia pelengkap ayat kan. Kalau secara umum kita tengok tu, tapi dia bukan khobar. Sebab tu dia duduk bawah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak hukum dia mansub. Kalau khobar hukum dia marfu', kena baris depan. Jadi kita boleh tengok perbezaan di situ. Mimma dalla yang mana ia menunjukkan. Maf'ulun bih ini digunakan untuk menunjukkan ala ke atas takkidi amilihi. Takkid untuk menguatkan amilihi, faktor pelakunya. Apa nama? Kita kata fa'ilnya lah, untuk memperkuatkan fa'ilnya. Kita boleh faham di situ. Au naw'ihi atau jenisnya. Au adadihi atau bilangannya. Itu tujuan maf'ulun bih. Tujuan maf'ulun bih, maf'ul mutlak. Apa guna maf'ul mutlak ini? Dia guna ada 3 perkara. Yang pertama, takkid amilihi untuk menguatkan fa'ilnya. Au naw'ihi ataupun jenisnya. Au adadihi atau bilangannya. Okey, itu 3 perkara. Nanti kita terang lebih lanjut. Okey, al-maf'ulul mutlaq yakunu masdaran. Maf'ul mutlaq ini mestilah masdar. Dia dah sebut tadi kan, tajuk lain bagi maf'ul mutlaq adalah masdar. So dia mesti guna wazan masdar, tidak kisah sulasi ataupun yang ghairu sulasi, ya. Wa huwa qismani, dan maf'ulul mutlaq ini qismani terbahagi kepada
dua pembahagian, dua jenis. Dua pembahagian, bukan jenis, jenis anwa' ni bawah nanti. Dia qisman, dua bentuk lah kita kata, dua bentuk maf'ul mutlak. Yang pertama dia bentuk lafziyun. Lafziyun ni adalah yang lafzi, yang sama lafaz. Maksudnya apa fi'il yang digunakan, itulah fi'il yang digunakan juga untuk maf'ulul mutlak. Tapi jadikan dia dalam bentuk masdar. Tengok contoh situ. Jalastu. Jalastu ni ada maksud dia saya telah duduk. Dia ambil daripada kalimah jalasa. Jalasa telah duduk. So daripada jalasa jadikan dia masdar. Jadikan perkataan jalasa. Fi'il itu jalasa itu tadi jadikan dia masdar. Jalasa ini fi'il apa dia? Sulasi yang 3 huruf kan. So daripada situ kita tahu jalasa dia punya masdarnya adalah julusan. Maka diletak kat situ jalas tu julusan. So julusan ini dia punya maf'ulul mutlak yang lafzi. Sebab apa dia gunakan kalimah daripada fi'il itu. Fi'il itu jalasa maka jadilah dia julusan. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua ma'nawiyun. Ma'nawiyun ini ada pula yang dari segi makna. Maksudnya perkataan seerti lah. Dia macam perkataan seerti. Dia bawa maksud yang sama dengan fi'il yang disebutkan tapi dia tak guna sebiji perkataan itu. Dia guna perkataan yang seerti. Contoh sini jalas tu qu'udan. Jalas tu saya telah duduk. Jalasa duduk. So dia guna qu'udan. Dia tak guna julusan. Kalau guna julusan dia jadi maf'ul mutlak yang lafzi. Ni yang maknawi dia guna perkataan seerti. Dia ambil daripada perkataan qa'ada. Qaf indal. Qa'ada itu juga bermaksud duduk. Jalasa seerti dengan qa'ada. Dua-dua maksud duduk. So dekat situ dia ambil perkataan yang seerti. Dengan jalasa tadi dia qa'ada dia jadikan masdar. Jadilah qu'udan. So qu'udan ni dia punya maf'ul mutlak yang maknawi. Maknawi ni ambil perkataan tu seerti. Okay? Jalas tu julusan. Saya duduk seduduk-duduknya. Itulah penggunaan maf'ul mutlak itu tadi. Nanti kita tengok bawah dia. Jalas tu qu'udan. Saya duduk seduduk-duduknya. Satu guna perkataan yang sama, satu guna perkataan yang seerti. Okay? Itu dua pembahagian bentuk kalimah maf'ul mutlak. Okey, seterusnya kita lihat kepada anwa' maf'ulil mutlak. Jenis-jenis maf'ul mutlak. Jenis kegunaan dia. Apa gunanya maf'ul mutlak ni? Untuk apa? Seperti dalam ta'rif kita dah sebutkan tadi kan. Ma laisa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amilihi au naw'ihi au adadihi. Itu ada 3 tujuan dia. Maka di bawah pembahagian dia, jenis dia terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama maf'ulun bih maf'ulul mutlak ini digunakan untuk al-muakkidu li'amilihi. Al-muakkidu untuk menguatkan li'amilihi sebagai pemfakturnya. Pemfaktur dia ni apa dia? Dia punya fi'ilnya lah. Kita nak memperkuatkan fi'ilnya yang dilakukan itu. Kita letaklah maf'ulun bih. Okey. Contohnya, tengok contoh situ. Hafiztu ad-darsa hifzan. Hafiztu. Saya telah menghafaz ad-darsa, pembelajaran. Hifzan. Hafal-hafalnya. Itu kalau maksud kita nak terjemahkan yang maf'ul mutlak yang muakkad li'amilihi. Dia nak menguatkanlah. Maksudnya dia hafal tu betul-betul hafal. Bukan hafal main-main. Hafal sikit dah lupa. Hafal hari ni esok lupa. So itu kalau hafal begitu kita tak payah letak maf'ul bih. Tapi ini kita nak kata kita betul-betul hafal. Kita setiap hari kita mengulang-ulang hafalan tu dah lekat dalam kepala. Kita kata hafiz tu ad-darsa hifzan. Saya telah menghafal pelajaran itu sehafal-hafalnya. Contoh dah hafal betul-betul. Wazan masdar sebut je dia terus keluar. Qabala, muqabalatan. Tafa'ulatan. Laju je dia bagi contoh. Bagi sebut tu kan. Contoh yang kedua, yang ni hifzan. Hafiz tu hifzan. So di sini maf'ul mutlak yang apa tadi? Yang lafzi. Dia ambil perkataan yang sama. Hafizah dia jadikan dia punya masdar hifzan. Contoh yang kedua, farihtu biqudumika jazalan. Farihtu saya gembira
biqudumika, dengan kehadiran kamu, biqudumika, dengan kehadiran kamu, jazalan, yang sebenar-benar gembira, jangan segembira-gembiranya, gitu. So dekat situ dia nak menguatkan yang kehadiran kamu. Kalau kamu contohlah guru ini, bila kamu hadir ke dalam kelas dia, maksud dia buat kelas Google Meet ke online ke, bila kamu hadir, so dia rasa gembira yang jazalan, yang betul-betul gembira, sebenar-benarnya, bukan gembira datang masuk tak ni, selalu tak masuk. Itu dia macam tak apa gembira. Tapi kalau dia kata farahtu biqudumika jazalan, saya gembira dengan kehadiran kamu sebenar-benarnya. Di situ dia nak menunjukkan taukid dia tu guna maf'ulul mutlak. Okey, jazalan tu dia perkataan yang maknawi lah. Dia bukan guna perkataan yang sama. Kalau guna perkataan yang sama, dia jadi farhan kan. Farihtu biqudumika farhan. Itu kalau dia guna perkataan yang sama dengan fi'il ini. Dia guna perkataan yang seerti, maka di situ adalah yang maknawi. Okey, itu jenis yang pertama. Penggunaan maf'ulun bih untuk menguatkan apa yang dikatakan itu. Jenis yang kedua, maf'ulun mutlak ini, mutlak kan. Al-mubayyinu li naw'il 'amil, mubayyin untuk menerangkan, li naw'il 'amil, berkenaan dengan bagi naw' amil, jenis amil, jenis fi'il itulah kita katakan. Menerangkan jenis fi'il itu. Perbuatan yang fi'il yang disebut itu bagaimana? Tengok contoh dia. Ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Okay? Ahbabtu, saya menyayangi, saya menyukai ustazi, ustaz saya, hubbal waladi abahu. Seperti sayangnya, seperti sukanya seorang anak kepada bapanya. Itu maksudnya dia nak menerangkan jenis fa'il itu. Dia sebut saya sayang ustaz saya. So dia nak menerangkan sayang dia tu dekat ustaz dia tu macam mana. So dia gunakanlah maf'ul mutlak. Dia nak menunjukkan jenis dia sayang tu macam mana. Jenis sayang dia hubbal waladi abahu, seperti sayangnya seorang anak kepada ayahnya. Waladi anak, abahu ayahnya. So dia nak terangkan situ sayangnya dia kat ustaz itu seperti sayang seorang anak kepada bapaknya kan. Bila anak ni mestilah dia sayang lebih kepada keluarga dia kan. Begitu jugalah dia ni, si saya ini tadi sayang dekat ustaz dia. Macam mana sayangnya anak kepada bapak dia, begitulah juga sayangnya si saya ini pada ustaz dia. Okey. So hubba ini dia punya maf'ulul mutlak, yang menerangkan jenis ahbabtu ini tadi, yang saya sayang tadi. Saya sayang ni macam mana? Seperti sayang bapa pada anak. Okey, hubban ni dia punya maf'ulul mutlak. Okey, contoh kedua. Waqaftu lil ustazi wuqufal muaddibi. Waqaftu, saya berdiri, lil ustazi, bagi ustaz saya, bagi guru saya, wuqufal, seperti mana berdirinya, al-muaddibi, orang yang beradab. Dia nak menerangkan jenis fi'il dia tu, jenis dia berdiri tadi. Waqaftu lil ustazi, saya berdiri depan ustaz saya. Dia nak terangkan bagaimana dia punya bentuk berdiri itu. So dia sebut mafhum mutlaq dia wuqufa al-muaddib, seperti mana berdirinya orang yang beradab. Bagaimana kalau orang beradab ni dia berdiri? Dia mesti berdiri elok, berdiri tegak, hormat betul-betul kepada guru dia kan, pada ustaz dia. So begitulah jenis fi'il dia berdiri depan ustaz dia seperti orang beradab. So dia nak menerangkan jenis amil itu tadi. Okey, wuqufa tu dia punya maf'ulun mutlaq. Okey, itu jenis yang kedua. Guna maf'ulun mutlaq untuk menerangkan jenis apa perbuatan yang kita lakukan itu. Kan? Apa contoh? Contoh lagi, saya belajar. Saya belajar seperti mana belajarnya para sahabat. So bila disebut seperti mana belajarnya para sahabat. So belajar para sahabat tu dia punya maf'ulul mutlaq. Menunjukkan para sahabat ni kalau belajar dengan Rasulullah penuh tekun. Setiap apa kalimah yang perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi itu adalah hadis. Semua mereka hafal. Mereka hafal setiap kalam Nabi kita. Sampai kita ke hari ini itulah yang dipanggil hadis Nabi.
Kalau para sahabat tak tekun belajar, tak betul dengar apa yang Nabi cakap, takkan sampai hadis Nabi kepada kita kan. Begitulah saya belajar. Seperti mana tekunnya para sahabat belajar, begitu juga tekun saya belajar. Okey, itu contoh dia kan. Nak menerangkan jenis fi'il itu tadi. Okey, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga bagi maf'ul mutlak adalah al-mubayyinu lil adadi. Mubayyin untuk menerangkan lil adad bagi bilangan. Kita nak menerangkan fa'il itu berlaku berapa kali. Okey, nak berapa kali berlakunya, maka kita letaklah maf'ulun mutlak. Okey, contoh sini darabtu al-kasula darbataini. Darabtu al-kasula darbataini. Darabtu, saya telah memukul al-kasula, orang yang malas. Berapa kali pukulan? Jadi letak kat situ maf'ulun bih. Maf'ulun bih lagi. Maf'ulul mutlak. Darbataini, dua kali pukul. So darbataini itu dia punya maf'ulun mutlak kan. Taini kan. Maksudnya dua. Dua kali pukul. Dia nak menerangkan bilangan berapa kali dia lakukan perbuatan itu kan. Contoh yang kedua, darabtuhu salasa darbat. Saya telah memukul hu-nya. Saya telah memukulnya. Hu ni tadi kan. Sesi yang lalu kita dah belajar maf'ulun bih mudmar yang muttasil. Dia domir yang muttasil. Darabtuhu. Saya telah memukulnya. Salasa darbat. Dengan 3 pukulan. Okey, tu dia. Berkenaan dengan nak maf'ulun mutlak yang menerangkan kepada bilangan. Okey. Contoh apa lagi? Contoh lain yang menerangkan pada bilangan kan. Uh, apa contohnya? Syariba. Syariba. Saya telah minum. Kita nak kata kita minum berapa kali? 8 kali sekali sehari. Apa? 2 kali. Contoh. Syariba al-ma'a syar syarbataini. Syarbataini. Syaribtu al-ma'a syarbataini. Saya telah minum air 2 kali. Sekali dia minum pagi, sekali dia minum petang. Itu contoh dia. Darabtu al-kasula mi'atun darbat. Saya telah memukul orang yang malas 100 kali. Jumpa orang malas memang saya pukul. 100 kali. Bukan setakat 2 kali, bukan 3 kali. Kan? Malas masuk kelas. Okey, itu dia. Penggunaan maf'ulul mutlak. Ada 3 pembahagian situ. Muakkid li'amilihi, mubayyin li naw'il amil dan al-mubayyin lil adad. Okey, maf'ulun mutlak mesti guna bentuk masdar. Perkataan tu fi'il kita jumpa, jadikan dia masdar. Maka jadilah dia maf'ulun mutlak. Okey, cukup sekadar itu untuk pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah, moga harap dapat kefahaman yang jelas. Okey, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.